Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Dahlan dan rakan-rakan. Saya Nurul Asikin binti Samad akan membentangkan berkaitan dengan isu-isu dalam psikologi industri dan organisasi, iaitu berkaitan dengan gender bias, di mana saya akan mengutamakan topik Women in Equality, iaitu ketidaksaksamaan wanita di tempat kerja profesional, terutamanya saya akan mengupas lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana wanita dilayan di tempat kerja, terutamanya persekitaran profesional. Okey, pengenalannya adalah bias. Apa itu bias? Bias ini dia mewujud prejudis terhadap orang lain yang memungkinkan ketidaksaksamaan antara demografi yang berbeza. Contohnya, bias ini akan wujud di semua negara, tidak dinafikan. Dan demografi yang biasa contohnya warna kulit, bangsa dan sebagainya. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana berlaku ketidaksaksamaan gender, terutama dalam kalangan wanita dalam persekitaran kerja yang profesional. Saya mengambil beberapa artikel untuk mengukuhkan lagi pendapat saya berkaitan dengan Women in Equality, iaitu saya mengambil daripada Google Scholar, Springer Link, ProQuest dan sebagainya. Hasil daripada keputusan kajian mendapati bahawa di setiap negara terlibat diskriminasi terhadap wanita, dan Hari Wanita setiap tahun merupakan platform untuk kesedaran terhadap pentingnya peranan wanita dalam kerja profesional dan juga persekitaran yang lain. Latar belakang ketidaksaksamaan wanita. Seksisme, iaitu lelaki menerima perlakuan atau layanan istimewa berbanding wanita dalam persekitaran profesional, di mana lelaki dia akan dilayan, contohnya dinaikkan pangkat, diberi gaji yang besar berbanding wanita, walaupun kelayakan mereka sama. Hanya 6 negara saja memberi kesaksamaan wanita di dunia berbanding 187 buah negara yang lain. Antaranya ialah Belgium, French, Denmark, Latvia, Sweden dan Luxembourg. Menurut Forum Global Gender Gap Report, hanya 22% wanita yang berada dalam persekitaran kerja profesional berbanding lelaki 78 pada tahun 2020. Di Malaysia, data kadar penyertaan buruh wanita adalah 55.2% berbanding lelaki 80.4% pada tahun 2019. Objektif kajian saya untuk mengupas lebih lanjut berkaitan dengan Women in Equality ini adalah bagi meningkatkan kesaksamaan wanita di tempat kerja profesional. Kedua adalah membangunkan kesedaran terhadap pentingnya peranan wanita di tempat kerja. Ketiga adalah menentukan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kesaksamaan wanita di tempat kerja. Terakhir adalah mengurangkan diskriminasi terhadap wanita di sektor pekerjaan profesional. Okey, definisi. Ini adalah definisi secara umum berkaitan dengan inequality. Ianya bermaksud ketidaksaksamaan gender merujuk kepada perlakuan atau persepsi individu yang tidak sama berdasarkan jantina mereka. Ianya timbul disebabkan perbezaan peranan gender yang dibina secara sosial, iaitu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagi definisi Women in Equality pula, menunjukkan situasi di mana ideologi terhadap lelaki dan perempuan tidak sama. Ketidaksaksamaan dari segi layanan atau persepsi, terutama dalam persekitaran kerja. Signifikan kajian adalah pertama, Pew Research Center Survey pada 2019. Keputusan kajian menjalankan 4 daripada 10 wanita sebanyak 42% berhadapan dengan diskriminasi di tempat kerja. Ini berlaku di Amerika Syarikat.
Yang kedua adalah berkaitan dengan Indeks Jurang Gender Malaysia pada tahun 2019. 24.7% penyertaan wanita dalam bidang profesional dan kerajaan, hanya meletakkan 30% saja sasaran terhadap wanita berbanding lelaki 70%, di mana sudah terletak kota untuk wanita bekerja hanya 30% saja berbanding dengan lelaki 70%. Ketiga adalah keterlibatan dalam bidang politik, di mana hanya 14.4% wanita dilantik sebagai ahli parlimen, manakala jabatan menteri hanya 17.9% sahaja. Signifikan kajian. Apa punca berlakunya ketidaksaksamaan wanita di tempat kerja? Pertama adalah sistem sosial, di mana mereka meletakkan bahawa wanita tidak dapat melakukan apa yang lelaki boleh buat, contohnya angkat berat ataupun menguruskan tender-tender yang besar. Mereka rasa perempuan tidak layak. Yang kedua adalah tradisi atau kebiasaan, di mana mereka mengutamakan bahawa lelaki kononnya ialah yang boleh memimpin dan tidak pada wanita. Tapi sebenarnya pada dunia moden hari ini, kepimpinan wanita tidak dapat dinafikan lagi, kerana terdapat negara-negara di luar sana yang menjadikan wanita sebagai Perdana Menteri mereka. Ketiga adalah kontrasepsi. Yang keempat adalah ideologi gender. Ini adalah dari segi lelaki. Mereka, contohnya pemikiran mereka mengatakan bahawa jika perempuan dijadikan sebagai pemimpin, ini berlaku di Indonesia, kajian dijalankan di sana, maka mereka fikir bahawa mereka telah membelakangkan lelaki atau mengambil peranan lelaki untuk memimpin. Itu adalah tidak benar sama sekali. Kelima adalah politik. Manakala fakta Malaysia berkaitan dengan pada tahun 2020, skor IJGG Malaysia adalah 0.68. Itu skor 1 bermaksud saksama mutlak dan 0 ketidaksamaan mutlak, meletakkan Malaysia negara yang memiliki jurang gender luas dalam kalangan negara-negara di Asia Tenggara. Ini adalah ketidaksaksamaan wanita dalam profesi kerja di negara-negara luar yang lain. Paling tinggi adalah Korea Selatan, kedua adalah Rusia, ketiga adalah Switzerland, keempat Brazil dan kelima adalah Spain. Analisis kajian. Pertama adalah diskriminasi wanita di tempat kerja berlaku di setiap negara. Kedua adalah disebabkan sistem sosial, iaitu lelaki memegang hierarki tertinggi dalam kepimpinan. Inilah punca kenapa mereka tidak menjadikan wanita, kerana lelaki kononnya berada pada hierarki tertinggi dalam kepimpinan. Ketiga adalah di beberapa negara ianya dianggap sebagai budaya dan perkara normal. Keempat adalah ideologi gender, iaitu pelecehan terhadap feminisme wanita, di mana mereka berpendapat bahawa wanita bersifat feminin, tidak lasak untuk menguruskan hal-hal yang besar. Padahal terdapat juga beberapa wanita ataupun majoriti wanita memiliki daya ketahanan yang lebih berbanding yang setaraf dengan lelaki. Ini adalah penyelesaian kepada ketidaksaksamaan wanita. Yang pertama adalah mengangkat pencapaian wanita, di mana dalam bidang pekerjaan profesional, jika wanita tersebut memiliki kelayakan yang hampir sama dengan lelaki, maka kita layak untuk menghargainya, naikkan pangkat ataupun gaji, sama dengan cara melayan lelaki di tempat kerja profesional. Kedua adalah meningkatkan kesedaran terhadap kesaksamaan gender, di mana setiap tahun Hari Wanita Sedunia disambut. Itu adalah salah satu platform untuk meningkatkan kesedaran terhadap kesaksamaan gender. Ketiga adalah menghargai pengorbanan wanita. Yang keempat adalah melihat pentingnya peranan dan tugas wanita, di mana tidak dinafikan bahawa wanita juga memiliki tugas dan peranan yang berat sama seperti lelaki.
Kelima adalah penghapusan kepada ketidaksaksamaan gender. Saya berpendapat bahawa ketidaksamaan gender sama ada lelaki dan wanita perlu dihapuskan. Yang keenam adalah hentikan diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja. Okey, ini adalah cadangan kajian pada masa akan datang. Yang pertama, menjalankan soal selidik berkaitan isu ketidaksamaan wanita di semua persekitaran kerja. Bukan hanya di bidang profesional tetapi di bahagian kilang-kilang ataupun di mana-mana saja berlaku ketidaksaksamaan gender. Kedua adalah kajian akan datang perlu memfokuskan berkaitan dengan isu ketidaksaksamaan gender sama ada lelaki atau wanita. Dua-dua perlu dipertimbangkan. Ketiga adalah isu-isu kesedaran terhadap ketidaksaksamaan wanita perlu diteruskan lagi dalam kajian yang bakal dijalankan pada masa akan datang. Sebab isu sedemikian masih wujud dan masih lagi tinggi peratusannya di setiap negara. Dia amat membimbangkan kepada generasi akan datang. Secara kesimpulannya, masyarakat perlu menghentikan layanan ketidaksaksamaan wanita dalam sektor pekerjaan profesional. Hal ini kerana setiap gender berhak untuk mendapat layanan yang sama daripada aspek gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya. Masyarakat perlu berfikir bahawa gender bias akan memburukkan imej sesebuah organisasi bekerja kerana ianya membuktikan bahawa tahap moraliti dan adab manusia akan diukur daripada cara mereka melayan dan menghormati orang lain. Bukan itu sahaja, masyarakat juga perlu menghapuskan gender bias. Tidak kiralah ianya berlaku dalam kalangan lelaki atau wanita, kedua-duanya harus saling bekerjasama dalam membentuk persekitaran kerja yang harmoni dan sama-sama meningkatkan mutu dan kualiti mereka sebagai seorang pekerja yang profesional. Ini adalah beberapa contoh rujukan yang saya ambil untuk kajian Women in Equality. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.